Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah ajma'in. Syai'un lillahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Para hadirin muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghimpunkan kita pada malam yang mulia ini untuk kita menyambung pembacaan kita dalam kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahmatullahi alaihima wa nafa'ana bi'ulumihima fid darin amin. Kita pada surah Al-Baqarah ayat ke-62, tak silap 62. Ke 2 minggu hamba tak mari, minta maaf. Jadi kita sambung lagi insya-Allah setelah bercuti lah 2 minggu. Jadi kita sambung pada ayat ke-62. Kita baca dulu ayat 62, 63, 64, 65, 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan perlanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu
dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, pada sesi pengajian kita yang lepas, kita telah menyebutkan bahawa surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kita cerita-cerita yang diambil daripada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang penuh dengan kerenah-kerenah ataupun perangai-perangai yang melanggar perintah yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi, dan mereka tidak menghormati Nabi mereka. Yang terakhir kita sebut yang mana mereka suruh tukar makanan. Allah SWT beri pada mereka man wassalwa, yang makanan kita kata makanan first class, tapi dia nak makan juga bawang, nak makan juga bawang putih, bawang merah, kacang full dan sebagainya. Jadi nak makan serupa dengan orang kampung biasa. Jadi mereka menukarkan nikmat Allah, dia nak nikmat hak dia nak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka al-maskanah, kemiskinan, kehinaan kepada mereka. Kemudian dari ayat ke-22 yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut di tengah-tengah kisah Bani Israel itu satu prinsip keimanan yang Allah Taala sebutkan di tengah-tengah. Kerana selepas itu ayat 63 sambung lagi kisah, sambung lagi cerita Bani Israel. Jadi begitulah Al-Quran. Al-Quran ni bukan satu buku, bukan satu kitab cerita sejarah. Kerana dalam kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran itu diselipkan dengan pengajaran kepada kita berkaitan dengan akhlak, pengajaran berkaitan dengan tauhid, pengajaran berkaitan dengan hukum hakam. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Kahfi, di hujung surah Al-Kahfi itu dia tak sama terus dengan cerita pemilik dua kebun. Dan selepas habis cerita pemilik dua kebun, tak sama terus pada cerita Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Di tengah-tengah itu Allah SWT selipkan pengajaran-pengajaran. Kerana Al-Quran ini adalah kitab yang memberi hidayah, bukan kitab untuk menceritakan kisah-kisah semata-mata. Jadi pada ayat yang kita bacakan ini ayat ke-62, Allah SWT menyebutkan innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabli. Kata tuan pengarang, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darni amin. Kata Imam Suyuti, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i min qabli, bermaksud beriman dengan nabi-nabi sebelum ini. Walladzina hadu wa humul yahud, iaitu orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan satu kumpulan, satu agama, pengikut agama yang dinamakan agama mereka agama Sabi'ah. Disebut oleh al-Imam Suyuti ta'ifatun minal yahudi awin nasara, satu kumpulan daripada Yahudi ataupun Nasrani. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang di kalangan mereka itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Fi zamani nabiyina, kata al-Imam Suyuti, pada zaman Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung mereka beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh bi syari'atihi, falahum ajruhum, maka bagi mereka thawabu amalihim, bagi mereka pahala amalan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada ketakutan ke atas mereka, dan mereka tidak bersedih di hari kiamat. Mereka tidak takut dengan azab Allah, dan mereka tidak bersedih dengan amalan yang mereka tidak lakukan di dunia. Ru'ya fi dhamir amana wa amila lafzu man wa fima ba'dahu ma'naha. Baik. Jadi pada ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala ingin menarik hati ahlul kitab yang mana mereka itu tidak seperti ahlul kitab Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Musa AS, iaitu di kalangan ahlul kitab ataupun mana-mana agama yang asalnya mereka itu beragama dengan agama lain. Tetapi apabila mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad, mereka telah masuk Islam. Daripada agama Kristian masuk agama Islam, daripada Yahudi convert agama Islam, daripada agama lain masuk agama Islam. Fala khaufun alaihim, jangan kamu pusing, kamu tak termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang disebutkan dalam ayat ni. Jadi seolah-olah di tengah-tengah, di celah-celah itu
Allah Subhanahu wa taala nak menarik kepada ahlul kitab, yang mana mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka kamu tidak akan rusing di hari kiamat nanti. Tapi kena beriman, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ disebutkan beberapa kumpulan agama. Yang pertama disebutkan agama Yahudi, walladzina hadu, humul yahud, itulah agama atau satu kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan Yahudi, dinisbahkan kepada anak sulung kepada Nabi Yaqub alaihissalam, namanya Yahuda. Yahuda kemudian disebutkan dalam bahasa Arab jadi Yahudi, itu asal kabilah Yahudi. Dan sebagian para ulama mengatakan diambil daripada perkataan Bani Israel sendiri, disebut inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika dalam surah apa kita ingat, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Ya, selepas mereka melihat azab yang dikenakan kepada Bani Israel, maka mereka kata inna hudna ilaika, kami orang-orang yang bertaubat. Jadi kerana itu dinamakan kumpulan Yahudi ini Yahudi, kerana mereka ialah kumpulan yang asalnya bertaubat daripada dosa mereka tu yang menyembah menyembah lembu. Kemudian kelompok Nasrani ada dua pendapat juga. Pertama mengatakan Nasrani itu daripada Nasran, satu tempat yang dibesarkan Maryam alaihassalam. Sebelum dia pergi ke Baitul Maqdis, dia dibesarkan oleh ibunya Yuhana dan juga bapanya Imran, dibesarkan di Nasran, asal ke tempat kelahiran Maryam alaihassalam. Ataupun disebutkan Nasrani itu diambil daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang kalau kita tengok pengikut Nabi Isa ni istilah dia Hawariyun ya, tetapi ada dalam antara kata-kata ucapan Hawariyun dikata nahnu ansarullah ya, disebut kami adalah penolong-penolong agama Allah. Jadi apabila diambil daripada perkataan ansarullah, maka di situ diambil perkataan Nasrani, iaitu orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kelompok yang ketiga iaitu kelompok Sabi'in. Kelompok As-Sabi'in yang disebutkan oleh para ulama ialah agama yang sebelum daripada agama Yahudi dan sebelum daripada agama Nasrani. Dia adalah satu agama yang kuno. Ada sebahagian yang tengok dalam YouTube ke apa tu, dia kata agama tu masih ada lagi sekarang ni. Jadi benda tu kepastiannya tidak tahulah ya, kerana guru-guru hamba tak dengar lah agama tu masih ada lagi zaman sekarang ni. Tapi yang kita baca daripada kitab-kitab yang disebut oleh para ulama, itu adalah agama yang asal daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan seorang ulama Nabi Muhammad Tahir bin Ashur dikata agama itu menggunakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Syis. Nabi Syis ni anak Nabi Adam lagi. Dari mana agama lama benar, agama kuno. Dan mereka dinamakan sebagai Sabi' kerana mereka menyembah bintang. Ya, ubadun nujum, mereka penyembah bintang. Jadi agama Sabi'in ini telah ada juga pada zaman Yahudi, zaman agama yang dibawa oleh nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tapi oleh kerana mereka nak menyembunyikan identiti agama Sabi'in, maka mereka menyamar menjadi orang Yahudi. Dan apabila turunnya agama kepada Nabi Isa alaihissalam, dia pun menyamar jadi orang Nasrani, menyamar jadi orang Kristian. Jadi sebab tu bila kita baca dari kitab-kitab, dikata satu kumpulan daripada kelompok Yahudi atau satu kumpulan daripada kelompok Nasrani. Kenapa? Kerana mereka ni dia nak beramal dengan agama dia, iaitu beramal dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Syis, dan dia menyembah bintang. Tapi dia menyamar sebagai orang Yahudi dan menyamar sebagai orang Nasrani. Jadi sebab tu disebutkan kumpulan Sabi'in. Yang asalnya agama yang disebutkan ini ialah agama Samawi. Agama Samawi ialah agama yang asal kitabnya turun daripada langit. Jadi agama yang asal turun kitabnya daripada langit ni semua kita namakan sebenarnya semuanya agama Islam. Semuanya agama Islam, kerana agama-agama yang dibawa oleh para nabi daripada zaman dulu, semua agama itu kita bertuhankan Tuhan yang sama,
Ya, kita akhirat yang sama, kita Allahumma salli alaihi, walaupun kita syariat dia berbeza, tapi akhlaknya sama, akidahnya sama. Ya, jadi asal agama Sabi'in itu agama yang benar, tapi diselewengkan oleh pengikutnya dengan mereka menyembah bintang. Jadi di situ sebab itu disebut ada kumpulan di kalangan Yahudi dan ada kumpulan di kalangan Nasrani. Maka itulah sejarah ni sedikit sebanyak. Tetapi adakah kumpulan agama ini masih hidup lagi pada zaman sekarang ni? Wallahu a'lam. Agama Majusi tak sebut di sini. Ya, tapi agama Majusi walau dia agama yang lama juga, agama kuno juga, tapi bukan agama samawi. Bukan agama yang asal daripada kitab yang diturunkan. Ya, jadi agama yang tidak benar, agama yang batil. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita sebutkan bahawasanya di situ sebutkan 3 agama samawi yang mana mereka ni kalau asal pengikut dia beriman dengan agama tu, kemudian apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka Tuhan kata fala khaufun falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat pahala seperti mana pahala orang Islam. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih kerana mereka akan mendapat ganjaran sama seperti dengan orang-orang Islam. Kemudian ayat seterusnya, jadi kita sebut tadi ayat ke-62 itu adalah celahan yang Allah Subhanahu kata Imam Tahir Ibn Ashur, dia kata ayat itu adalah celahan untuk menarik minat orang-orang ahli kitab ni supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung kembali cerita. Soalan tu mengeping iklan, di tengah tu iklan supaya terima agama yang benar. Kemudian kita sambung lagi cerita Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu taala berfirman pada ayat ke-63, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Mitsaqakum ahdakum bil amali bima fit Taurah wa qad rafa'na fawqakum at-tur. Jadi wa id tu maksudnya apabila. Jadi bila ada perkataan apabila ni, zaraf ni sebelum tu kena ada fa'il. Kerana zaraf ni ada dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf ni adalah ruang yang berlakunya satu perbuatan. Jadi perbuatannya apa? Ingatlah wahai Muhammad. Jadi kata Fadilatul Syekh Sya'rawi, dia kata bila ada iz dalam Al-Quran, maka sebelum dia ada perkataan yang disembunyikan, iaitu wadhkuru, ingatlah kamu, ingatlah wahai Muhammad apabila satu peristiwa yang berlaku apabila akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian dengan untuk kamu beramal dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Di sini perjanjian antara Allah dengan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel 70 orang naik atas bukit Tursina, kerana mereka ni nak tengok Tuhan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tak akan beriman kepada kamu wahai Musa melainkan kami melihat Allah secara jelas depan mata. Jadi sebelum itu disebut di atas bukit. Sebelum tu Nabi Musa alaihissalam bawa 70 orang di kalangan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian, mengambil bai'ah perjanjian dengan orang Yahudi 70 orang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ke atas bukit Tursina. Wa qad rafa'na fawqakum at-tur, dan sesungguhnya kami telah mengangkat di atas mereka at-tur al-jabal, bukit Tursina. Iqtala'nahu, kami cabutnya, min aslihi, daripada tempat dia duduk tu, alaikum, ke atas kamu, lima abaitum qabulaha, kerana kamu ingkar untuk menerimanya. Jadi oleh kerana Bani Israel ni kerah pedar, dia tak sedengar apa yang Nabi Musa sebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi tunjuk kepada mereka bukti-bukti kebesaran Allah ini, bukti yang nyata, bukti kebesaran Allah yang bila tengok itu tentu dah itu kuasa Allah. Jadi disebut wa rafa'na fawqakum at-tur, dan diangkat ke atas mereka bukit Tursina. Jadi Allah Taala cabut bukit Tursina tu, kemudian Allah Taala letak atas kepala dia, atas kepala orang-orang Yahudi. Sehingga disebut dalam ayat yang lain, wa idh nataqna bikumul jabal, apabila kami gegarkan bukit Tursina itu, sehingga di atas mereka itu ataupun pada mereka itu bayang-bayang.
penuh dengan bayang-bayang. Mereka duduk di bawah bayangan bukit yang diangkat di atas kepala mereka. Baik. Wa qulna, dan seolah Tuhan kata, Tuhan akak bukit atas kepala, kemudian mu nak terima ke tak? Terima ke tak agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS? Mu nak beramal ke tak dengan apa yang ada dalam kitab Taurat? Kalau tak beramal, aku pah bukit atas kepala mu. Jadi itu ancaman daripada Allah kepada kepada Bani Israel yang mengikut Nabi Musa AS. Sehingga disebutkan dalam setengah riwayat, apabila diangkatkan bukit ke atas mereka, maka mereka bersujud kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berjanji ingin memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan apa yang Allah Taala sebut dalam kitab Taurat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin, ay bijiddin wa ijtihad. Ambillah apa yang kami berikan kepadamu, biquwwah, dengan sungguh-sungguh, wadhkuru ma fihi, dan berambil amali bihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya dengan kamu beramal dengannya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Allah SWT angkat bukit atas kepala dia, kemudian Tuhan kata khudhu ma fihi. Khudhu disebut oleh para ulama itu adalah satu majaz, bahasa kiasan. Bukan bermaksud Tuhan nak suruh kamu ambil kitab tu, ambil kitab tak ada gapo, ambil kitab. Ambil kitab tu orang bodoh boleh ambil kitab. Khudhu maksudnya kamu kena belajar. Ambil tu bukan maksud ambil kitab. Ambillah ilmu yang ada dalam kitab Taurat. Belajarlah apa yang ada dalam kitab Taurat. Bertalaqilah apa yang ada dalam kitab Taurat, mengaji. Saya suruh mengaji. Khudhu, ambillah dengan sungguh, biquwwah. Dan biquwwah bukan kamu ambil tu ambil dengan kuat, tapi maksudnya ambil itu belajar dengan sungguh-sungguh. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Biquwwatin itu juga ialah satu majaz, satu bahasa kiasan. Bukan bermaksud kamu mengambil dengan kemah, dengan gagah, tapi maksudnya kamu ambil dengan bersungguh-sungguh. Ilmu yang disampaikan kepada kamu kena mengaji dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan selepas kamu mempelajari ilmu yang dibawakan kepada kamu oleh Nabi Musa itu, kamu mempelajari dengan sungguh-sungguh, wadhkuru, dan kamu kena beramal. Bukan ilmu itu diajarkan kepada kamu untuk hanya kamu mempelajarinya sahaja tanpa kamu beramal. Jadi itu perkara yang bukan sahaja sebenarnya kena pada Bani Israel, dia juga kena pada kita. Iaitu kita ni, Tuhan turunkan kitab pada kita, kitab Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai penjelasan kepada Al-Quran. Jadi Tuhan bagi satu kisah yang diceritakan kepada Bani Israel supaya kita umat Nabi Muhammad SAW juga mempelajari Al-Quran. Bukan yang semata-mata membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tak apa boleh. Tetapi jangan lupa untuk kita mengaji ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Sama ada kita mengaji Al-Quran itu dengan kita mengaji itu maksud mempelajari. Bukan mengaji itu maknanya baca. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Sama ada kita mengaji peringkat asas, iaitu kita mengaji fardu ain. Asas dah tu. Mengaji fardu ain tidak semestinya Tuhan kata kita kena mengaji Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, maksudnya kita kena mengaji tafsir, sebutir-sebutir perkataan kita kena tahu. Peringkat asas sekali kita mengaji fardu ain. Ilmu fardu ain itu ialah ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Kita mengaji akidah, kita mengaji fiqh, kita mengaji akhlak. Rekah-rekah dulu. Ayat Quran sikit, hadis sikit, cukup. Sekadar untuk fardu ain. Kemudian bila kita habis peringkat fardu ain, kita kena faham pula Quran tu. Ayat kursinya, juzuk ammalnya, kena faham sikit sebanyak. Kemudian hadis Nabi SAW, itu adalah penjelasan kepada Al-Quran. Juga kita kena mengaji sikit sebanyak. Kerana itu adalah firman Allah kepada kita, dan juga sabdaan Nabi SAW kepada kita. Kerana apabila kita mengaji fardu ain saja, tapi kita tak mengaji, tak kaitkan fardu ain itu dengan kalam Allah, maka kita berasa agama kita ni tak ada, seolah-olah macam tak ada hubungnya dengan Quran. Agama kita ni tak ada hubungnya dengan Nabi SAW.
Ya, jadi sebab tu lepas kita mengaji fardu ain, rukun sembahyang, rukun wuduk, rukun tayamum apa semua, kita kena tahu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sembahyang lagu mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang lagu mana. Tapi itu peringkat tinggilah. Peringkat lebih lepas habis mengaji fardu ain tu, kita kena mengaji juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan. Kemudian hamba nak sebut sikit perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat tadi, wadhkuru ma fihi. Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat wadhkuru ma fihi itu, dia kata ay tadabbaruhu wahfadhu awamirahu wa wa'idahu wa la tansawhu wa la tudayyi'uhu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wadhkuru itu bukan maksud kamu menyebut-nyebut, kamu baca tu baca, tapi maksudnya kamu tadabbaru, kamu mentadabburkan isi kandungan dalam kitab, wahfadhu, dan kamu jaga awamirahu, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang dalam kitab. Wala tansauhu, jangan kamu lupakan ia. Wala tudayyi'uhu, jangan kamu sia-siakan ia. Kemudian dia bawa satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min syarrin nas rajulan fasiqan yaqra'ul Quran. Jadi Imam Qurtubi membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dengan berkaitan dengan orang yang melakukan Quran, tapi dia tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Maka Nabi kata, sesungguhnya syarrin nas, sejahat-jahat manusia, ialah seorang fasik yang dia membaca Al-Quran. Kita zaman sekarang ni fasik tak baca Quran dah. Orang jahat ni tak baca Quran dah. Ini orang yang dia tu kira baik dah, dia pandai mengaji, dia pandai taranum, pandai berlagu, tapi dia hanya pandai berlagu. Dia hanya pandai baca Quran, tapi dia tak tahu isi kandungnya dan dia tidak beramal dengan Al-Quran. Zaman sekarang ni teruk lagi, kerana berlagu pun orang tak pandai, Iqra' pun orang tak pandai. Iqra' ramai di kalangan kita ni umur 40 lebih, 50 tahun lebih yang tidak mari masjid, Iqra' pun tak pandai baca. Kena kita suruh baca surat besar, ya? Jadi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia disebut oleh seorang sahabat Nabi yang dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia mentafsirkan ayat tadi itu, khudhu, ambillah ayat dalam kitab itu dengan sungguh-sungguh. Maka dia sebut satu kalam daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata kepada tabi'in, dia kata, innaka fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu. Kamu ni wahai tabi'in, kamu berada pada zaman yang fuqaha ramai, orang-orang alim, pandai hukum hakam, ilmu isi kandungan dalam Quran tu ramai. Qurra'uhu qalil, orang yang membaca sahaja Quran ni, belagu-belagu Quran ni tak ramai zaman ni. Kemudian disebut tuhfadhu fihi hududul Quran wa tudayya'u hurufuhu. Pada zaman ini dijaga hukum-hukum Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi disia-siakan huruf Quran. Baca, cara nak baca Quran tu tidak diambil cakna sangat. Qalilun man yas'al, sedikit sahaja orang yang bertanya. Kerana ramai orang alim, jadi orang yang bertanya tak ramai. Kathirun man yu'ti, dan ramai orang yang boleh menjawab soalan. Yutiluna as-salah wa yuqsiruna fihi al-khutbah. Pada zaman kamu ni dipanjangkan salat dan dipendekkan khutbah. Kerana itu yang sunat, dipendekkan khutbah, dipanjangkan sembahyang. Kemudian yabda'una fihi a'malahum qabla ahwa'ihim, dan dimulakan amalan mereka sebelum daripada hawa nafsu dia. Kemudian dia kata, wasayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa, satu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang-orang alim, tok-tok fakih ni kurang. Sama kita dah ni, disebut tu memang sebutir sama kita. Kathirun qurra'uhu, ramainya orang yang pandai belagu Quran. Ramai. Bila buat musabaqah Quran, ramai. Dari YouTube hok boleh taranum ni ramai, hok boleh qasidah tu ramai. Tapi orang faham isi kandungan Quran tu sikit. Orang tak kejar nak faham isi kandungan Quran, tapi orang kejar nak berlagu, nak bertaranum. Tidak kita kata benda tu salah secara 100%. Tapi kita lupa apa yang lagi penting pada zaman kita ni, iaitu kita memahami Al-Quran. Itu lagi penting daripada kita mempelajari lagu-lagu Al-Quran, walaupun benda tu tak salah.
Baik, kemudian disebut tuhfadhu fihi huruful Quran wa tudayya'u hududuhu. Dijaga huruf-huruf Quran tu, baca hukum hakik ni punya jaga betul. Tapi hukum tajwid lah, jaga betul tu. Oh, salah tu kat kena tegur selalu. Bunyi jing, bunyi salah, bunyi ha kha salah. Tapi wa tudayya'u hududuhu, tapi hukum hakik dalam Quran itu tak cara. Hukum fiqh, akhlak-akhlak dalam Quran itu tak cara. Hak tu tak ada orang nak peringat. Kathirun man yas'al, ramai orang bertanya. Orang bertanya hukum agama ni banyak zaman sekarang. Kemudian qalilun man yu'ti, sedikit saja orang yang boleh jawab. Ramainya orang bertanya, lepas tu orang jahil ramai jawab. Kemudian yutiluna fihi al-khutbah, dipanjangkan khutbah. Wa yuqsiruna as-salah, dan solat Jumaat tu dipendekkan. Itu berlaku zaman kita, khutbah panjang. Oh, kadang-kadang kalau tak guna teks tu panjang setengah jam, 40 minit. Tapi semaya 5 minit, itu bukan sunnah. Kemudian wa yabda'una fihi ahwa'ahum qabla a'malihim, dan dimulakan amalan mereka dengan hawa nafsu dia dulu, baru dia beramal. Dia berdebat, balah, beramalnya sikit. Berdebatnya banyak, balahnya banyak, tapi beramal sikit. Zaman dulu beramal banyak, berdebatnya sikit. Perkara berkaitan dengan hawa nafsu dia sedikit. Jadi Ibnu Mas'ud menunjukkan apa yang berlaku pada zaman kita, iaitu tidak mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi, iaitu wadhkuru ma fihi khudhu ma atainakum biquwwah. Belajarlah isi kandungan Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan beramalan dengan isi kandungannya. Jadi kita nak beramal lagu mana kalau tak faham? Kita pandai baca, zaman kita ni zaman pandai baca Quran ya, tapi faham Quran tu payah nak cari orang boleh faham Quran. Baca tu pun tak lepas dah. Jadi itu diambil daripada ayat ni. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, an-nar, kamu takut pada api neraka, awil ma'asi, ataupun kamu takut kepada maksiat. Thumma tawallaitum, kemudian setelah kamu wahai Bani Israel, setelah Allah SWT akak kepada mereka gunung di atas kepala mereka, dan mereka sujud, mereka kata ya kami nak ikut. Thumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling semata ya, beriman semata ya, patuh pada Allah semata ya. Kemudian mereka berpaling. Min ba'di dzalika al-mitsaq an ta'ah, selepas daripada mereka melakukan perjanjian untuk taat kepada Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu dan kasih sayang rahmatnya kepada kamu, lakum bitaubati aw ta'khiril azab, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu peluang untuk bertaubat, itu Bani Israel, dan memberikan kamu peluang dengan menangguhkan azab, lakuntum minal khasirin ayil halikin, maka jadilah kamu di kalangan orang-orang yang rugi atau orang-orang yang binasa. Jadi Allah SWT masih memberi peluang kepada Bani Israel ya, sebelum Allah Ta'ala binasakan mereka. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri peluang dengan tidak membinasakan kita. Walaupun dosa yang kita lakukan ni boleh jadi umat Nabi Muhammad ni dosanya setara dah dengan umat terdahulu. Tapi kerana rahmat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengazab kita secara terus. Dan sebagian para ulama, antaranya Syekh Sya'rawi, dia kata fadlullah itu adalah pengutusan Nabi Muhammad SAW, wa rahmatuhu itu adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, walaqad lamul qasam, itu adalah lam kerana ada wallahi, laqad alimtum, itu araftum, kamu telah mengetahui, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui, alladzina i'tadaw, tentang cerita, ini cerita yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran supaya mereka memperingati satu kisah yang pernah berlaku kepada Bani Israel sebelum daripada zaman Nabi Musa AS, iaitu kisah yang berlaku pada Bani Israel pada zaman Nabi Daud AS, yang mereka itu melampaui batas, melampaui sempadan, minkum di kalangan kamu, fis sabti, pada hari Sabtu, bisaydis samaki wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah, yang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu dan telah ditegah mereka untuk melakukan perkara itu. Wahum ahlu ailah, mereka ialah satu kaum yang tinggal di Ailah, dan mereka itu adalah
umat Nabi Daud alaihissalam. Ya, disebutkan oleh Imam Muhammad At-Tahir bin Ashur, dikata cerita berkaitan dengan orang Bani Israel menangkap ikan pada hari Sabtu ni adalah cerita yang tidak diketahui oleh kebanyakan ahlul kitab. Melainkan yang diketahui hanyalah ulama-ulama ahlul kitab sahaja. Jadi bila Allah SWT sebut cerita berkaitan dengan Bani Israel tangkap ikan pada hari Sabtu ni dalam banyak ayat dalam Quran, Ashabus Sabti apa semua, banyak ayat dalam Quran, maka itu menunjukkan satu mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berkaitan satu cerita yang ahlul kitab sendiri tak tahu. Banyak ya, dalam Quran ni cerita yang ahlul kitab sendiri tak tahu. Antaranya cerita Nabi Musa AS bertemu dengan Nabi Khidir. Cerita tu ahlul kitab tak tahu. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allamul Ghuyub, Allah Ta'ala yang maha mengetahui semua perkara gaib, maka Allah Ta'ala ajar kepada Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad SAW cerita yang ahlul kitab pada zaman Nabi Muhammad tu tak tahu tentang Nabi dia sendiri, Nabi di kalangan Bani Israel sendiri. Jadi ini adalah salah satu daripada kisah Bani Israel yang tidak disebutkan dalam kitab mereka, yang hanya dikhabarkan melalui wahyu daripada Al-Quranul Karim. Jadi hari Sabtu adalah hari yang mana Allah SWT jadikan kepada penganut agama Yahudi sebagai hari beribadah untuk mereka. Jadi hari-hari dalam seminggu itu ada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi kata Syekh Sya'rawi rahmatullah alaih, dia kata kenapa dinamakan hari dalam seminggu itu hanya hari Jumaat dan Sabtu sahaja, tidak dinamakan mengikut nombor. Ahad dalam bahasa Arab masuk 1, Isnin 2, Selasa 3, Arba'ah, Rabu 4, Khamis khamsah 5. Tapi hari yang ke-6 tidak namakan sitah bahasa Arab nombor 6. Hari yang ke-7 tidak namakan sabah maksud nombor 7. Kerana diambil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta semua langit dan bumi ini dalam 6 hari. Maka hari ke-6 itu ialah hari yang terhimpunnya semua makhluk yang telah Allah Ta'ala cipta. Jadi oleh kerana terkumpul, itu maksud jamaah, Jumaat. Jumaat asal maksudnya berhimpun semua makhluk yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tidak dinamakan hari ke-6. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu iaitu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ialah hari-hari tempoh penciptaan langit dan bumi dalam masa pertama, kedua, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian hari ketujuh, Sabtu, dinamakan kerana semua makhluk pada ketika itu berehat. Sabata maksudnya berehat. Tapi orang Yahudi kata Sabata itu Tuhan berehat. Jadi itu beza, dia kata Tuhan berehat. Tuhan tak ada maksud dia berehat. Jadi maka hari itu Allah SWT jadikan kepada Bani Israel kerana mereka meminta kepada Nabi Daud AS. Wahai Nabi Daud, jadikan kami satu hari untuk kami, khususkan untuk kami beribadah. Kerana kami ni banyak hari kami bekerja, nak satu hari kami beribadah kepada kamu. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Daud AS untuk mengajarkan umatnya supaya hari Sabtu dijadikan sebagai hari beribadah. Dan kita orang Islam hari Jumaat Allah Ta'ala jadikan sebagai hari perayaan setiap minggu, bukan perayaan kita bersukaria, perayaan untuk kita fokuskan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di kalangan Bani Israel ada di kalangan mereka yang mereka tertipu dengan dunia. Kerana Allah SWT menguji Bani Israel pada zaman Nabi Daud ini dengan setiap kali mari hari Sabtu, ikan-ikan di laut mereka tu timbul. Ikan-ikan tu pula tak pernah dilihat sebelum tu. Hari-hari lain tak timbul ikan tu. Maka hari Sabtu tu terbit pula ikan-ikan pelik-pelik, besar pula ikan ni. Hari Sabtu ni kena tangkap ikan ni. Tapi Allah larang mereka untuk mereka bekerja pada hari Sabtu. Maka mereka buat satu hal lah, dengan mereka memasang perangkap jaring pada hari Jumaat. Jadi dia tak tangkap ikan hari Sabtu. Jaring tu dibiarkan sehingga hari Ahad. Jadi hari Ahad dia angkat jaring, tengok ikan-ikan timbul hari Sabtu tu semua dapat diangkat pada hari Ahad. Jadi mereka memahami apa larangan Allah Subhanahu Taala itu hanya secara zahir. Tapi mereka tak faham larangan Allah Subhanahu Taala tu tak boleh juga begitu. Walaupun mu tidak
secara zahirnya mu tak tangkap ikan, tapi jaring yang ada di laut tu bermakna kamu tangkap ikan lah. Jadi dia cuba nak berhelah dengan Tuhan. Dia cuba nak lari daripada hukum hakim. Dia nak buat juga benda yang Tuhan larang, ya, walaupun dengan apa cara sekali, walaupun dengan apa nama sekalipun. Jadi oleh kerana itu Allah SWT menyebut kepada mereka, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepadanya, kunu, jadilah engkau semua qiradatan, kera-kera, khasi'in ay mub'adina, yang jauh daripada rahmat Allah. Fakanu, maka jadilah mereka semua tu kera-kera. Dan ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang kata kera-kera yang ada pada hari ini semuanya daripada keturunan Bani Israel dulu, jadi kera. Tapi pendapat itu ditolak oleh jumhur para ulama, ya, kerana kera-kera yang asal Bani Israel itu hanya hidup 3 hari sahaja. Ya, kerana mereka ada satu kehinaan kepada kera-kera tu, kerana mereka melanggar perintah Allah, Tuhan tu azab tu selalu. Jadi kera-kera tu kera yang dilaknat. Maka disebut dalam masa 3 hari itu mereka tak makan, mereka tak minum, kemudian mereka mati dalam masa 3 hari. Dan ada pendapat daripada seorang tabi'in namanya Mujahid, dia kata bukan fizikal dia berubah menjadi kera, tapi perangai dia jadi super kera. Satu pendapat, ya, tapi itu pendapat yang bertentangan dengan jumhur juga. Jadi bukan perangai dia super kera, muka dia jadi super kera, tapi mereka masih lagi manusia. Jadi itu satu azab yang Allah Ta'ala berikan kepada satu kaum di kalangan Bani Israel. Faja'alnaha, disebut situ, fakanu wa halaku ba'da 3 ayyam. Mereka jadilah begitu dan mereka binasa selepas 3 hari. Faja'alnaha, dan kami jadikan, itu kembali ke aitil kal uqubah, hukuman yang Allah Ta'ala kenakan kepada Bani Israel itu, nakalan, ibratan mani'ah. Nakal bermaksud satu hukuman yang menghalang, satu hukuman yang memberi pengajaran kepada orang lain supaya orang lain takut. Nakal maksud satu hukuman yang menjadikan orang lain takut untuk buat. Min irtikabi mithli ma amilu, untuk daripada melakukan perkara yang mereka amalkan. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, ay lil umami allati fi zamaniha wa ba'daha, kepada umat-umat pada zaman mereka dan pada zaman selepas mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi satu peringatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa khassu bidzikri li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafi ghairihim, kerana mereka orang bertakwa itulah yang mengambil manfaat daripada peringatan ini, ya. Yang lain daripada orang bertakwa tidak mengambil peringatan. Jadi Allah SWT turunkan azab, ya, kepada Bani Israel dengan Allah SWT ubahkan muka mereka menjadi kera. Jadi begitulah Tuhan ni. Pertama disebutkan oleh ulama, apabila berlakunya satu perlanggaran hukum syarak, maka di sana ada hukuman. Sebab itu disyariatkan dalam Islam kita hukum hudud, hukum qisas. Kerana apabila berlakunya satu perlanggaran, maka akan ada hukuman daripada syariat. Dan akan ada kehinaan bila berlaku satu perkara yang melanggar syarak, maka Allah Ta'ala akan menghina gitu. Ya, sama ada dia dihukum atau tidak dihukum, maka dia akan dipandang hina di sisi Allah SWT, walaupun dia tak jadi kera. Tapi kita zaman sekarang ni, walaupun tak jadi kera, tapi orang itu tetap dipandang hina oleh syarak. Maka marilah sama-sama kita menjauhi, ya, segala larangan Allah SWT dengan peristiwa kisah-kisah yang diceritakan kepada kita oleh Bani Israel yang sangat ingkar, sangat derhaka pada para nabi, supaya menjadi pengajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebut kisah-kisah Bani Israel ini bukan diceritakan dalam Al-Quran untuk mereka, tapi diceritakan dalam Al-Quran untuk kita, supaya kita mengambil pengajaran apa yang berlaku pada umat terdahulu yang ingkar terhadap Nabi, ingkar terhadap kitab, ya, maka Allah SWT akan berikan kehinaan kepada mereka. Na'udzubillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi, iaitu kisah yang sangat masyhur berkaitan dengan kisah lembu. Kisah lembu betina dalam surah Al-Baqarah, dan sebab itu juga dinamakan surah ini surah Al-Baqarah. Kisahnya insya-Allah kita akan baca pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.